Muhammad bin Abdul Wahab antara tokoh yang mempelopori ideologi ini, seperti yang terdapat dalam banyak buku oleh para ulama kita sekarang tulis. Dan beliau juga dijadikan sandaran banyak kumpulan pengganas di seluruh dunia hari ini. Apakah benar kenyataan beliau terkesan dengan banyak fatwa-fatwa Ibn Taymiyah? Betul. Sedikit ulasan. Boleh. Memang kalau kita kaji golongan-golongan ekstremisme ni, dia memang akan kembali kepada saya panggil neo-Wahhabism ataupun neo-teroris, seperti kumpulan Al-Qaeda, Boko Haram, Ansaruddin, Syabab dan sebagainya, ISIS dan sebagainya. Banyak nama ni memang mereka terpengaruh dengan golongan Wahhabism. Okay, Wahhabism pula kita pun tahu mereka ataupun pengasasnya Muhammad bin Abdul Wahab memang dia banyak terpengaruh dengan fahaman Ibn Taymiyah. Tetapi dia bawa dengan cara yang lebih keras dan bersenjata. Syekh Muhammad bin Wahab bawa lebih keras berbanding dengan Syekh Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah tidak ada konsep ataupun mengangkat senjata ataupun apa kita panggil terhadap umat Islam yang lain. Dan bahkan beliau diriwayatkan, kalau kita tengok dalam kitab Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'atis Saminah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada menukilkan kisah taubat Syekh Ibn Taymiyah, walaupun ada perbahasan lah berkenaan dengan sejauh mana keabsahan ataupun sejauh mana ketulinan dalam kisah taubat tersebut. Kisah tersebut satu, kedua, adakah dia benar-benar bertaubat? Sebab ada tiga pandangan, tiga pandangan berkenaan Syekh Ibn Taymiyah tentang masalah bertaubat ni lah. Ada yang kata dia bertaubat daripada semua tapi tak sempat tahrir, tak sempat nak saring. Ada yang kata dia bertaubat daripada sebahagian tapi tak sebahagian yang lain. Ada yang kata dia bertaubat secara pura-pura sebab sebahagian anak muridnya itu ada yang bawa lagi fahaman Hashwiyah ni. Tapi fitnahnya telah terkubur sebenarnya. Ulama-ulama tidak membawa pandangan-pandangan beliau yang kontroversi itu. Sehinggalah datangnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dia ambil konsep tauhid itu. Sebab tu kalau kita tengok, ini juga disebut oleh abang dia. Abang dia pun tegur dia masa ni. Maknanya kau mensandarkan diri pada Syekh Ibn Taymiyah, tapi Syekh Ibn Taymiyah pun tak bawa macam mana yang engkau bawa ni. Bahkan disebut oleh abang dia tu, maksudnya tidak membawa sampai kekufuran yang membawa seseorang tu keluar daripada agama. Tiba-tiba dia tafsir dengan begitu. Sebab itulah kita tengok golongan ini mula menghalalkan diri mereka untuk memerangi umat Islam. Bukan dekat Sulawesi ke, bukan dekat Trinidad and Tobago ke. Dekat Mekah dan Madinah yang menjadi pusat ilmu Islam pada waktu tersebut. Dikatakan telah kembali kepada syirik dan penyembahan berhala, penyembahan pokok, penyembahan batu dan sebagainya. Itu jadi yang disebut oleh Muhammad bin Wahab. Itu yang disebut oleh anak muridnya Muhammad Ibn Ghanam. Anak murid Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Tarikh Najd. Tapi secara, kalau kita tengok dalam kitab-kitab Muhammad bin Wahab pun dia disebut juga, dia kata orang-orang musyrikin zaman kita lebih berat syirik dia daripada syirik musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kalau saya nak cerita panjang lagi, dia seolah-olah menyangkakan tauhid telah hilang. Telah dikotori dengan najis-najis syirik hatta di Mekah dan Madinah. Kemudian dia datang membawa tauhid. Jadi sebab tu dia kena bawa konsep tauhid yang berbeza daripada apa yang dipegang oleh ulama Mekah dan Madinah ketika itu. Yang kita kata Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, empat mazhab dan sebagainya. Maka mereka membawa konsep tauhid baru. Dengan konsep tauhid baru ni, mereka mendakwa orang-orang yang di Mekah, Madinah dan di sekitar kepulauan Arab ini tidak bertauhid. Maka mereka pun serang atas nama, kononnya mereka ni menyerang golongan yang telah murtad. Mereka serang dan membunuh. Mereka serang dan membunuh. Bahkan saya baca dalam sebahagian kajian menyatakan umat Islam yang terbunuh dengan daripada fitnah-fitnah peperangan golongan Wahabi ni sekitar 2.2 juta. 2.2 juta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.